Sudah tentu banyak pengalaman yang manis, pengalaman yang seram ada juga. Pengalaman saya tak kata pahit sangat, tapi cabaran lah. Mendekati menyantuni rakyat di gerai-gerai makanan, di restoran ke apa panggil swafoto, selfie ya, swafoto, dan bergurau senda, dan saya anggap itu adalah kenangan manis. Kadang-kala bila saya tak ada buat apa-apa tengah malam, saya tengok dia flashback, nangis juga kan. Sudah tentu banyak pengalaman yang manis, pengalaman yang seram ada juga. Pengalaman saya tak kata pahit sangat, tapi cabaran lah ya. So it was a challenge times during my reign. Namun saya percaya banyak kenangan manis lagi pada kenangan yang kurang manis. So satu persatu itu panjanglah ceritanya. Saya anggap saya sudah cuba buat sekadar mana yang saya mampu untuk pertama kali untuk mententeramkan keadaan negara, stabilize the country, stabilize the political scenario then, walaupun tidak dengan secara drastik, namun sekurang-kurangnya dapat mengekalkan keharmonian dan kestabilan sehingga kini. Kenangan manis, if I can flashback from the moment I came into the istana, sudah tentu pengalaman saya yang I was going into a position that I wasn't sure. Apakah peranan saya, apakah tugasan saya? Itu antara itu antara kenangan yang masa bit sukar lah ya. Selepas itu berterusan lah. Manis tu banyaklah, antaranya yang terkini ialah kembara, dan sebelum itu ialah jumpa dengan rakyat, bantu rakyat apabila bertemu dengan aksiden tengah-tengah jalan ya, dalam perjalanan saya, dan menyantuni rakyat di gerai-gerai makanan, di restoran ke apa panggil swafoto, selfie ya, swafoto, dan bergurau senda, dan saya anggap itu adalah kenangan manis yang apabila saya dapat menyantuni rakyat, ia memberi semangat kepada saya. Dan if you notice, that's why I always go down to the people ya, dalam keadaan semua sekali lah, keadaan mana sekali lah. Ya, sedih pertama ialah masa kehilangan ayah saya ya, dan apabila keadaan politik tidak mententeram juga, saya anggap itu satu keadaan yang sedih, kerana apabila kerajaan ditubuh tempoh hari ya, masa 2019, kita mengharapkan supaya negara dapat meneruskan pentadbiran dengan sebaik mungkin, tetapi sebaliknya berlaku. So, dan pertukaran kerajaan ini bukanlah perkara yang mudah, bukan perkara yang harus dipraktik sewenang-wenangnya, kerana ini akan merugikan kita, akan merugikan negara dan rakyat kita. Kita akan rugikan masa, rugikan kewangan, bagai-bagai lagi.
Saya bukan nak menidakkan mana-mana pihak politik, tetapi pengalaman menukar kerajaan itu satu proses yang cukup merugikan negara. Itu yang saya boleh kata. Saya begitu tumpu terhadap tugasan saya, Tuan Agong. Setiap hari, dulu hari Rabu, pagi Rabu, tetapi saya tukarkan buat hari Selasa sekarang. Selasa sebelah petang, berjumpa dengan Perdana Menteri. We call it a pre-cabinet session. Normally it will last between 45 minutes to an hour. So ini saya sudah lunaskan sebanyak 157 kali. Dan setiap sesi itu dengan semua Perdana Menteri saya akan bacalah cabinet paper sehari sebelum perjumpaan itu, dan mana-mana kertas kabinet yang perlu saya tanya. Saya tidak ada yang mana saya setuju, mana saya tak setujulah. So alhamdulillah, segala pandangan, segala nasihat Perdana Menteri saya ambil terima. Saya terima, dan sebaliknya juga apa teguran saya, Perdana Menteri akan maklum kepada kabinet. So it's a two-way reciprocal kerjasama lah. Dan four prime ministers. Four prime minister within 5 years. So itu satu pengalaman yang saya rasa harus diteruskan oleh bakal Tuan Agong dan Agong-Agong yang akan datang, kerana there is a very good convention between the two head of state and head of government, supaya segala urusan tadbir urus negara boleh diselesai melalui musyawarah di antara Tuan Agong dengan Perdana Menteri. You see, when I took the oath of office as Tuan Agong, saya sedar itu lantikan saya ini dengan berkenan oleh Majlis Raja-Raja, dulu yang memulia Raja-Raja. So whatever I do, at the same time, I act on behalf of Majlis Raja, wakil menjadi Majlis Raja-Raja. Yes, semua keputusan adalah keputusan di Tuan Agong. Cuma apa yang saya buat ialah saya menyatakan apa-apa isu, saya bermusyawarah, discuss 5 pandangan, 5 cadangan. But the decision of the day come from the King himself. That's all I did. That was all I did. And it was not the decision of Majlis Raja. When it comes to the point of the Prime Minister or for whatever, it was the appointment by the King. It's not Majlis Raja-Raja. I would like to correct here, ya. Jangan salah tulis. Itu lantikan yang Perdana Menteri adalah lantikan yang di Tuan Agong. Apa yang saya bermusyawarah ialah saya discuss, saya dengar pandangan, saya memaklumkan keputusan saya. Itu saja. Sebenarnya memang ilham tu daripada awal saya menjadi agung. Saya berbincang dengan Permaisuri, saya nyatakan dalam siri 5 tahun ni saya nak membuat tour ya, daripada Sabah Sarawak atau Sarawak Sabah. Kerana saya sepanjang hayat saya, ialah dulu saya berkecimpung dalam bola semua kan. Saya pergi ke sana Sabah Sarawak, saya pergi Kota Kinabalu dan Kuching saja. Tak keluar daripada itu. Semenjak daripada muda sampailah. Ya. Sekali saya terlintas, kenapa saya tak pergi luar daripada Kota Kinabalu?
kenapa saya tak pergi keluar pada kucing? So itulah jadi hasrat saya untuk tengok pula macam mana keadaan. Bukan ada objektif lain, cuma nak tengok macam mana kecantikan di luar daripada Kota Kinabalu ataupun Kuching. Tengok orang sana macam mana di kampung kan. Tengok orang kaum ini, kaum itu, makanan dia orang, ya, cara dia orang bercakap. So saya akuilah itu satu pengalaman yang cukup manis bagi saya. Kenangan sampai akhir hayat saya. Dan kadang-kadang bila saya tak ada buat apa-apa tengah malam, saya tengok juga flashback. Nangis juga kan. Saya teringat ya, sambutan yang diberi luar jangkaan sangat. Saya berterima kasih sangat. Saya cukup berterima kasih. Dan pemasyuri pun memang tuanku yang saya plan hanya nak drive through the country. Bukan nak, tak ada niat nak suruh orang sambut ke apa, tidak. Kita hanya plan nak drive, nak the beauty of the country. But it shocked us. yeah, It shocked us right from Tawau. right from the beginning. Not Tawau, what was supposed to be 35 half minutes. an hour from the Right. airport to the hotel took 6 hours. Jadi that was the permulaan. So we know that nak sampai ke Kuching besok Jahanam. Sampai ada masa di Tawau lagi kan, orang tu kata, tuanku jangan turun, kamu Jahanam tak sampai sana. Belum sampai ujung kamu Jahanam. Ya. Lihat dia buat Jahanam kamu kalau kamu Jahanam. turun juga. Kau tuanku dengan saya turun salam. Kamu Jahanam, duduk aja dalam Dalam kereta. kereta. Betul. But memang it was never intended to be that visit. It was supposed to be a holiday for Yeah. us to drive through the country. Memang betul itu niat, bukan tak sangka betul. Luar jangkaan. Dan memanglah satu hari kita pergi balik semula lah. Tapi mungkin tidak stres gitu, kita sikit-sikit lah. Takut. Takut. Tapi cantik Sabah Sarawak. Saya perlu nyatakan sini ya. That is the But the lot of warmth, beauty there. Warm. the warmth, it was so overwhelming for us. It was, to be accepted, to be welcome. So memang saya fikir nak buat awal dari masa pemerintahan saya. Tetapi COVID, itu politika tak stable, saya pun tak naklah menyusahkan mana-mana pihak ya. I think she has done a tremendous role as a queen and role as my wife. And I have to agree with you that she has given me a lot of semangat untuk meneruskan tugasan saya sebagai Tuan Agong. Banyak perkara saya berbincang dengan Permaisuri, perkara-perkara yang saya tak boleh nyata di sini. Dia juga menasihat saya macam ni, macam itu. Dan Talk and discuss. ya, we talk and discuss. Dan saya buat keputusan, bukan dia ya. Saya Suri Permai. Sorry. Bukan Permaisuri. Suri. I am the Suri in this house. Saya jaga makan, saya tentukan semua. So- tuanku jaga the country. Ya, I take care of the house. Peranan ya Permaisuri begitu menyerlah sekali lah ya, menyantuni rakyat, menyantuni kaum wanita, dekat di hati, menyantuni image apa? Banduan. Banduan ya. Banyaklah tugasan dan selain daripada itu sebagai ibu, sebagai isteri, dan saya akui banyak sokongan, dokongan dan semangat yang diberi oleh Permaisuri terhadap saya. Alhamdulillah, saya bersyukur. Thank you.